Sekumpulan pelajar kolej menggunakan makmal sekolah mereka untuk eksperimen mereka untuk membuktikan bahawa multiverse itu wujud. Selepas banyak percubaan yang gagal, mereka menggunakan model terkini peranti mereka pada mangkuk dengan ikan emas dan mendapati terdapat corak zarah yang berulang di dalam air. Ia tidak mencukupi untuk membuat hubungan lagi, tetapi mereka membuat kesimpulan bahawa mereka hanya memerlukan lebih banyak air dan pergi ke tasik. Semasa memandu, mereka terus memeriksa skrin komputer dan teruja apabila melihat suar. Jerry memutuskan untuk memecut, dan apabila mereka berpusing di seleko, mereka hampir melanggar kereta lain. Syukurlah Jerry mengalihkan keretanya tepat pada masanya dan memberhentikannya di sebelah bukit, tetapi kereta lain tidak begitu bernasib baik dan kini ia tersangkut di tepi tebing. Roda kereta terus berputar dan mereka dapat mendengar kumpulan di dalam panik, jadi Loretta pergi memeriksa mereka sementara yang lain memanggil bantuan. Apabila dia sampai ke tingkap, Loretta sangat terkejut dengan apa yang dia lihat di dalam kereta. Kemudian satu tangan dihulurkan dan Loretta memegangnya tepat sebelum kereta itu akhirnya jatuh ke dalam tebing, membunuh semua orang di dalam dan Loretta juga. Jerry dan Amy terpaksa menahan Danny kerana dia mempunyai masalah dengan teman wanitanya yang sudah mati. 5 bulan kemudian, pasukan itu sedang menguji peranti baharu untuk mengukur reaksi emosi terhadap gambar yang berbeza. Jerry berpendapat mereka harus mendapatkan spektrum emosi penuh, tetapi gambar Loretta dan sebuah kereta menyebabkan Danny berada dalam mood yang sangat teruk sehingga dia dengan marah menanggalkan set kepala untuk pergi. Kemudian Jerry melihat pada skrin reaksi Danny apabila Amy menyentuhnya, dan dia mengesahkan mereka telah berjumpa antara satu sama lain. Kemudian di perpustakaan, Danny fikir dia melihat Loretta di belakang rak. Dia bergegas untuk mengejarnya tetapi mengikut wanita yang salah, hanya untuk melihat Loretta keluar melalui pintu utama. Danny cuba mengikutinya lagi, tetapi malangnya dia sudah tiada. Pada waktu petang, kawan-kawan pergi ke bar. Jerry mengakui dia bosan dan merindui eksperimen lama kerana sempadan yang ditolak, jadi Danny perlu mengingatkannya bahawa mereka berhenti kerana kematian. Tiba-tiba Jerry terganggu kerana dia melihat seorang gadis yang kelihatan seperti Loretta dan Danny bergegas mengejarnya, tetapi sekali lagi dia telah pergi. Kemudian Danny pergi ke rumah Amy, meminta maaf kerana terlalu memikirkan Loretta. Amy tertanya-tanya sama ada dia akan lebih menyukainya jika dia tidak pekak, tetapi Danny memberi jaminan bahawa dia menyukainya seperti dia dan dia hanya menghadapi masalah untuk menangani kesedihannya. Malam itu, Amy bermimpi ngeri tentang seseorang lemas. Keesokan harinya di makmal, Jerry terkejut apabila mendapati ikan kedua di dalam mangkuk. Pada masa itu dia mendapat panggilan daripada nombor Loretta, dan apabila dia mengangkatnya, suara Loretta bercakap kepadanya tentang aktiviti kumpulan yang biasa. Marah, Jerry berkata ia adalah gurauan yang tidak menyenangkan dan menutup telefon. Selepas kelas, Amy bertemu dengan Danny dan mereka berkongsi ciuman. Tiba-tiba seorang wanita menampar Amy, itu Loretta, yang terkejut melihat teman lelakinya menipunya. Danny dan Amy tidak percaya apa yang mereka lihat dan membawanya ke makmal, di mana bersama-sama dengan Jerry mereka menjelaskan dia telah mati selama 5 bulan. Jerry berteori dia telah berkeliaran dengan amnesia, tetapi Loretta memberi jaminan kepada mereka bahawa dia telah melihat mereka setiap hari seperti biasa dan dia tidak pernah mati atau cedera. Anehnya, dia tidak memahami bahasa isyarat lagi dan bersumpah Amy selalu bercakap dengannya. Pada ketika itu Loretta melihat ikan kedua, dan teruja kerana dia fikir ia datang dari dimensi lain. Dia membuat kesimpulan bahawa Loretta dunia ini memang sudah mati dan dia berasal dari alam semesta lain yang serupa dengan yang satu ini tetapi dengan perbezaan kecil, seperti Amy boleh bercakap dan mendengar. Memandangkan di alam semestanya dia tidak mati, mereka tidak pernah berhenti menjalankan eksperimen, jadi mesin di sebelah itu menolaknya dan ikan itu. Untuk membuktikannya, dia menarik lengan bajunya dan menunjukkan kepada mereka tatu baharunya, menjelaskan keempat-empat mereka mendapat tatu yang sama baru-baru ini. Selepas itu, Danny menghantar Amy ke rumahnya dan meminta maaf kerana tidak tinggal bersama malam ini, menjelaskan dia perlu berada di sana untuk Loretta. Selebihnya perjalanan agak janggal dan memandangkan Loretta tidak dapat pergi ke rumahnya kerana dia sepatutnya sudah mati, Danny membenarkan dia tinggal bersamanya tetapi tanpa berkongsi katil. Danny akhirnya tidur di atas lantai dan apabila Loretta cuba bertanya tentang Amy, dia tidak mengendahkan soalannya. Beberapa saat kemudian di rumah masing-masing, Jerry, Amy, dan Danny mula merasakan kesakitan yang tidak tertanggung.
Mereka menggoyang-goyang di atas lantai apabila beribu-ribu suara bergema di kepala mereka dan selepas berkali-kali menjerit, rasa sakit itu berhenti. Keesokan harinya Amy kecewa mendengar Danny membawa Loretta, tidak tahu bagaimana untuk menangani keadaan itu. Mereka pergi ke makmal dan menemui Jerry yang bimbang, yang menjelaskan seseorang menceroboh masuk dan menggeledah tempat itu, meninggalkan kekacauan di belakang dan ikan mati di dalam mangkuk. Amy dan Jerry tertanya-tanya jika itu Loretta, tetapi Danny segera mempertahankannya. Apabila Loretta menyertai mereka dengan kopi, dia menyedari bahawa ikan yang mati adalah ikan dari realiti yang lain, dan dia bimbang tentang apa yang mungkin bermakna untuk hidupnya sendiri. Kemudian apabila Jerry pulang ke rumah, dia mendapati pintu rumahnya terbuka dan penggera dimatikan. Semasa dia melihat beberapa makanan dan bir yang terbengkalai, Jerry mendengar bunyi bising dan bergegas ke tingkat atas, di mana dia melihat bilik tidurnya juga telah digeledah. Selepas perasan ada wang yang hilang, Jerry mendengar bunyi lain dan berlari ke pintu depan, tetapi pencuri itu hilang dan telah menjatuhkan trofi sainsnya berdekatan. Sementara itu Loretta memutuskan untuk bermalam di sebuah motel. Dia memutuskan untuk menghubungi ibu bapanya tetapi tidak berkata apa-apa, sebaliknya dia mendengar mereka menjerit kepadanya kerana menggunakan nombor anak perempuan mereka sebagai gurauan sakit sebelum menutup telefon. Keesokan harinya, Loretta pergi berjumpa Amy dan berusaha untuk menggunakan beberapa perkataan dalam bahasa isyarat sambil menawarkan perjanjian, memberitahunya tentang motel dan mengatakan mereka berdua harus kekal hanya berkawan dengan Danny sehingga mereka mengetahui apa yang berlaku. Amy bersetuju dan gadis-gadis itu menjadi kawan baik semula. Pada sebelah petang, Jerry membawa Danny ke bilik rahsia janitor untuk berkongsi minuman. Semasa mereka membincangkan Loretta, Danny secara tidak sengaja menjatuhkan kelalang, dan Jerry bertanya kepadanya tentang kelemahan otot yang berpotensi, membandingkannya dengan ikan yang mati. Danny keliru dengan kenyataan sedemikian, jadi Jerry menarik lengan bajunya dan mendedahkan tatu yang sama yang dimiliki Loretta, bermakna dia adalah Jerry alternatif dari alam semestanya. Lebih memburukkan keadaan, Danny mula berasa sakit kerana Jerry memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Jerry mula menerangkan Loretta membuka pintu kepada dunia ini dan kini mereka semua terperangkap di sini kerana tiada mesin untuk menghantar mereka kembali. Satu alam semesta tidak sepatutnya mempunyai dua versi jisim yang sama. Kerana ia bertentangan dengan undang-undang fizik, itulah sebabnya seekor ikan mati dan rakan-rakan berasa tidak sihat sejak malam tadi, sudah tiba masanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Loretta baik kerana versi tempatannya sudah mati. Jerry mahu menjauhkan Danny dari dunianya sendiri, jadi dia berjalan di belakang Danny ini dan menghalangnya daripada bernafas sehingga dia mati. Sementara itu Jerry dan Amy di dunia ini perasan tangan mereka bergetar agak mengerikan. Di sebuah bar, Loretta sedang berbual dengan Jerry sebenar apabila mereka tiba-tiba diganggu oleh Danny silih berganti, yang menyambut Loretta dengan ciuman. Dia berasa sangat tidak selesa dengan ini dan pergi, jadi Jerry memanggil Danny kerana berkelakuan pelik dan menyebut Amy, menyebabkan Danny tersinggung dengan tuduhan aneh ini dan dia pergi juga. Apabila dia sampai ke keretanya, Danny menemui Jerry pengganti, yang menerangkan kepadanya apa yang sedang berlaku kerana Danny tidak menyedari dia menyeberang sehingga sekarang. Ketika Danny panik, Jerry menunjukkan tangannya menggigil dan memintanya untuk membunuh Jerry tempatan untuknya. Danny panik sekali lagi dan menyuruhnya melakukannya sendiri, tetapi Jerry berkata dia mencuba dan tidak dapat melakukannya. Ternyata dia yang menceroboh rumah Jerry dan merampas trofi sebagai senjata, tetapi apabila dia melihat wajahnya sendiri, dia melarikan diri. Bagaimanapun Danny masih enggan melakukan apa-apa pembunuhan dan Jerry berang ketika dia menjerit, membuatkan Danny sedar bahawa Jerry tidak mengambil ubatnya. Pada sebelah petang, Jerry bergantian menyelinap masuk ke dalam rumah sekali lagi dan mencuri pistol. Di motel, Loretta menonton liputan berita kematiannya, menyebabkan dia menangis sedalam-dalamnya. Sementara itu Amy melawat Danny dan cuba menciumnya, tetapi dia segera menolaknya. Amy menyedari ini bukan Danny-nya dan melarikan diri, melihat tangannya bergegar semasa dia memulakan skuternya. Sejurus kemudian, Amy pulang ke rumah dan sangat biadab terhadap ibunya, yang juga pekak dan boleh memberitahu anak perempuannya bertindak pelik. Amy tidak mengendahkan utbahnya dan bergegas ke tingkat atas, di mana dia mendapati televisyen tidak mempunyai bunyi. Semasa dia melihat sekeliling, dia menemui diploma sekolah untuk orang pekak dan klip akhbar tentang kematian Loretta, dan dia mengutuk dengan kuat.
Ini adalah Amy pengganti yang akhirnya menyadari dia melompat ke realiti lain. Terkejut, dia memanggil Jerry untuk membincangkan perkara yang sedang berlaku, menyebabkan Jerry juga terkejut apabila dia mendengar perbualannya. Menyedari ini bukan Jerry dia, Amy cepat-cepat meletakkan telefon. Kemudian Jerry mendapat teks daripada aminya, meminta dia berjumpa di perpustakaan. Mereka bertukar-tukar maklumat dan menyedari keempat-empat sahabat telah melintasi dunia ini. Mengingati ikan, mereka mula takut untuk hidup mereka. Sementara itu, Jerry yang bergilir-gilir membawa Loretta untuk memandu, membuatkan dia takut dengan memandu terlalu laju. Akhirnya dia memberhentikan kereta di tengah jalan untuk menunjukkan tatu itu dan membuktikan dia adalah Jerry-nya, jadi Loretta berjabat tangannya, bersetuju untuk menjadi rakan kongsi. Dia juga perasan jarinya menggigil, yang mengingatkannya tentang apa yang mesti dia lakukan. Dalam perjalanan pulang, Jerry memandu lebih laju sambil meracau-racau seperti orang gila. Akhirnya Loretta turun dan enggan memberitahu Jerry di mana dia tinggal, menunjukkan dia benar-benar kehilangannya. Sementara itu, Jerry sebenar pergi menemui Danny, menuntut untuk mengetahui di mana rakan sebenar dia. Danny menolaknya dan memberitahunya bahawa Jerry yang lain membunuhnya, menunjukkan bahawa dalam dunianya Jerry sentiasa berada di dalam baldi gila. Kembali kepada Amy, dia bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati ibunya sedang tidur. Pada masa itu dia mendapat teks daripada Jerry, memberi amaran kepadanya bahawa diri gantinya adalah pembunuh. Kemudian dia mula naik ke atas, perasaan kesakitan semakin teruk semakin dia sampai ke biliknya. Amy mendapati dirinya silih berganti menunggu di atas katil yang menakutkannya. Amy alternatif menjelaskan ibunya juga bisu pekak dan kemungkinan mewariskannya adalah 90%, jadi nampaknya dia bertuah. Semasa dia masih muda, dia malu dengan ibunya dan itu membuatnya marah kerana tidak mempunyai keluarga biasa, jadi Amy gantian tidak begitu baik kepadanya. Namun di dunia ini dia dapat melihat bahawa ibunya yang lain dan Amy tempatan sangat rapat dan dia enggan merosakkannya, mahu sekurang-kurangnya seorang ibu gembira. Kemudian Amy bergantian pergi dan apabila Amy sebenar turun, ibunya keliru kerana dia melihatnya lagi. Amy memberitahunya bahawa itu bukan dia dan itu hanya salah faham, menjanjikan dia yang sebenar dan dia tidak akan meninggalkannya. Selepas itu Amy mengikuti dirinya yang silih berganti dan mendapati dia berjalan ke lautan di mana semuanya bermula. Amy mengingati mimpinya dan cuba menghalangnya, tetapi Amy bergantian berpendapat lautan boleh membawanya kembali ke dunianya dan memberitahu Amy untuk menjaga ibunya sebelum menyelam. Sedikit demi sedikit air menolaknya sehingga dia hilang dan Amy mengalami kerosakan kerana melihat dirinya jatuh, tetapi dia juga perasan badannya tidak bergegar lagi. Sementara itu Loretta pergi berjumpa Danny untuk memberi amaran kepadanya tentang Jerry, hanya untuk melihat tatu dan menemui kebenaran. Semasa mereka menghantar mesej kepada Amy untuk bertemu, Jerry pulang ke rumah dan mencari diri penggantinya, yang mengeluarkan pistol. Real Jerry menolaknya ke belakang sambil memegang tangannya untuk menghempaskannya ke atas almari, mencetuskan pergaduhan yang menyebabkan mereka jatuh ke lantai. Pada ketika itu tiga yang lain tiba dan melihat Jerry mencekik yang lain, jadi Loretta mengambil pistol dan meminta mereka berhenti, tetapi dia tidak tahu siapa yang harus ditembak. Danny melompat masuk dan memeriksa lengan Jerry, dengan cepat mencari yang sebenar supaya Loretta dapat mengalahkan yang lain dengan memukulnya dengan pistol. Sebaik sahaja Jerry sebenar telah menangkap angin, dia dengan marah melompat ke atas diri gantinya dan mula memukulnya dengan trofi sehingga dia membunuhnya. Selepas itu, kumpulan itu bergerak ke sebuah paya untuk menyingkirkan mayat. Dalam perjalanan pulang, mereka hampir melanggar sebuah kereta yang datang, dan pusingan mengelak-mengelak kenderaan mereka secara tiba-tiba menyebabkan kenderaan mereka terbabas di tepi tebing. Ternyata mereka adalah kereta yang menyebabkan kemalangan dari awal, dan kini Loretta asal datang untuk memeriksa mereka, terkejut apabila dia melihat wajahnya sendiri. Loretta gantian menghulurkan tangan untuk mengesahkan ini adalah benar dan kemalangan itu berlaku lagi dengan kereta itu turun, menjatuhkan seluruh kumpulan dan Loretta yang lain ke dalam kematian mereka. Tiba-tiba hari itu ditetapkan semula dan 4 rakan itu kembali ke universiti, bersiap sedia untuk mencuba eksperimen sekali lagi.